إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Inna lillahi ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Yang bermaksud, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah sedangkan dia juga beramal soleh dan dia mengatakan bahawa dirinya adalah seorang Islam. Sabda Nabi Muhammad SAW, lakinu mautakum. Ya, berarti talkinkanlah orang yang nak meninggal di kalangan kamu dengan perkataan la ilaha illallah. Alhamdulillah ya. Semua kita ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang bagi salam pada saya pun jawablah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi bersama lagi kita pada pagi ini untuk meneruskan lagi sembang tauhid kita, sembang akidah kita, sembang talqin kita. Ya, bila kita bercerita tentang tauhid itu berbentuk pelajaran. Bila cerita tentang fiqh itu berbentuk pelajaran. Ya, semua bentuk ilmu itu mengajar kita memahami kehendak-kehendak syariat, kehendak-kehendak agama. Dan semasa kita belajar tu, maka ada sesi soal dan jawab. Apabila kita telah pun menjalankan fardu ain kita, iaitu dengan belajar mengaji Quran, belajar hadis, belajar tafsir dan sebagainya, maka dia ada penghujung ya.
penghujung bagi segala ilmu yang kita belajar itulah nama dia talqin yang Rasulullah cakapkan. Talqinkanlah orang yang nak meninggal di kalangan kamu. Maksud dia kat sini, perkataan yang benar sahaja, perkataan yang pasti sahaja yang perlu kita ucapkan kepada orang yang nak meninggal dunia. Apakah perkataan pasti itu? Itu ada, tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Selagi mana nyawa dia masih panjang. Apabila dah tinggal macam tu, maka ajarkan pula Allah. Semoga bila dia menyebut Allah tu dan kematian pun sampai, maka berhaklah dia untuk ke syurga Allah, kerana dia dia menyudahkan diri dia dengan melafazkan kalimah nama Allah tersebut. Jadi itu untuk kita talkinkan orang yang nak meninggal dunia betul. Tapi setiap orang daripada kita, sama ada manusia dan jin ni, perlu sedar bahawa kita juga akan menghadapi perkara yang sama dengan yang kita talkinkan tadi. Kita memanglah wajib belajar macam-macam pelajaran kan. Tapi penyudah dia bila kita dah saat nak bertemu dengan ajal kematian, dah tak jumpa dah segala ilmu itu, tidak boleh memberi manfaat pada sesiapa pun. Ilmu itu boleh memberi manfaat ketika kita melangsungkan kehidupan dekat atas muka dunia. Tetapi bila dah sampai ke penghujung kehidupan, dah nak meninggal dunia, semua itu tidak diperlukan lagi. Sebab dia cuma ada satu. Wa kalimatullahi hiyal ulia. Allah Ta'ala firman. Dia kata, kalimah Allah itulah. Makna dia, kalam Allah itulah yang paling mulia sekali. Kalau kalimah Allah tu 6,666 ayat. Kita ambil kesesuaian orang biasa, orang kat Malaysia ni 6,666 ayat. Tapi sebenarnya 6,200 lebih je kan. Tapi itu betul ilmu. Sekarang kita ketepikan. Kita ambil benda yang pasti, makna dia Quran itu 30 juzuk. 30 juzuk pasti. Boleh kita nak baca masa tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sedaya baca bismillah pun tak boleh lepas kan. Jadi apa yang kita nak bawa masa tu? Tak dapat dah. Tu sebabnya kita kena berzikir kat tangku dunia ni. Masa kita panjang lagi hidup, kita kena la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila kita dah terbiasa dengan bertahlil-tahlil ni, maka mudah-mudahan ketika orang mengajar kita di telinga waktu kita dah adalah can kita nak menyebut kalimah la ilaha illallah. Siapa yang biasa lah berzikir dengan tahlil ni. Kalau tak biasa, macam mana dia nak nyebut? Hidup dia penuh asyik mencaci orang. Hidup dia ada dekat lidah dia hanya perkataan bid'ah tu bid'ah ni. Tak mahu keluar la ilaha illallah penghujung dah. Penghujung esok kalau kematian dia sedang bid'ahkan orang juga. Kau ni bid'ah. Habis. Lain perkataannya yang kita ucapkan di akhir hidup kita, apa nak jadi masa tu? Marah-marah orang. Kau ni tu salah ni salah. Habis. Meninggal dalam keadaan marah. Jadi macam ni ke yang kita nak bawa diri kita ni? Nak marah-marah orang, nak bid'ah-bid'ahkan orang, nak mengatakan kita saja yang betul, pandangan kita je yang paling elok. Kita segala apa yang orang dah buat, ulama buat, kita tentang semuanya. Semua tu tak betul. Kita je betul. Apa akan jadi kalau kita berpegang macam ni sampailah ajal kita mendatang kat kita. So waktu kita berdebat dengan orang ni tadi yang mengatakan kita lebih hebat daripada dia, kalau tak mati lagi, kita sempat bertaubat. Tapi tiba-tiba tertarik ajal kita masa tu kan, ditarik keluar roh kita dalam keadaan kita sedang marah orang, dalam keadaan kita merasakan dengan sombong dan tak puji kita je betul. Masa tu Allah Ta'ala tarik keluarkan roh kita. Apa nak jadi masa tu? Minta maaf lah. Tak akan ada kembalinya lagi. Jadi sebelum kita termasuk di kalangan orang yang rugi dunia akhirat ni, baik kita berusaha untuk menyebut nama Allah semasa kita hidup, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala lanjutkan di akhir-akhir kehidupan kita dengan sebutan yang biasa kita sebut.
Kalau dekat atas muka dunia biasa sebut bid'ah, memang tak dapat nak keluarkan la ilaha illallah, walaupun cerdik mana pun dia, PhD mana pun dia, tapi tu je dia punya zikir kat lidah tu bid'ah tu, mengatasi zikir la ilaha illallah, mengatasi Al-Qurannya, maka sebutan tu juga yang akan sampai pada dia di akhir waktu apabila ajal dia menjelang. Na'udzubillah misalnya. Kita tak nak macam tu. Jadi itulah sebab kita buat talqin ni, untuk menyedarkan diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Kita tak paksa pun. Siapa nak bercakap lah dalam grup ni kan, lantak kau lah. Sekarang ni mati tu penamat dia. Kalau kau berpegang pada apa yang kau cakap tu betul, kau peganglah sampai kau bertemu dengan kematian. Kita tak nak macam tu. Sebaik-baik kematian itu adalah yang ikhlas meninggalkan dunia ini kerana Allah SWT. Bukan sebab-sebab lain. Dah sampai ajal nak mati, aku mati kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Selama hidup pun aku mempersembahkan diri aku pada dia. Aku berbuat baik. Aku tak mengata orang. Aku tak sombongkan diri aku. Ada can lah kita nak menyebut nama Allah di akhir waktu. Ini nak menyebut nama Allah pun tak dibenarkan. Nasiblah puak-puak ni. Nak menyebut nama Allah pun tak boleh. Apa akan jadi pada akhir-akhir hayat orang tadi? Dia takuti Allah Ta'ala copkan dia sebagai seorang fasik, sebagai seorang yang fasik tu menentang agama. Allah Ta'ala perintahkan ingat dia. Dia tak baginya ingat dia. Kan? Ni perintah Allah ni. Wala zikrullahi akbar. Mengingati nama Allah itu adalah sebesar-besar perkara. Jangan sebut nama Allah ni. Tak ada dah. Kita kena ada Allahu Rahman, Allahu Rahim. Awak boleh. Walaupun dia katakan ada sambungan, walaupun dia ada kaitan, jangan sebut nama Allah satu je. Sebenarnya, perkataan dia tu telah melampaui batas. Sebab apa? Wa kalimatullahi hiyal ulia. Perkataan Allah itu memanglah ulama mengatakan ayat ni tadi yang kita baca tadi itu bermaksudkan ayat Al-Quran. Tapi berapa ribu 30 juzuk tu, berapa banyak disebut nama Allah, dan Allah menyebutkan wala zikrullahi akbar. Lepas tu wazkurullah zikran kasiran. Allah tak ada perintah yang kita ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Mengatasi macam mana datuk nenek mayang kamu tu mengingati Allah, kamu lebih mengatasi mereka. Ayat Quran tu ada. Allah Ta'ala dah cakap macam tu. Tiba-tiba puak ni datang, jangan sebut-sebut Allah ni. Tak beri faedah. Kau jaga, kau siap lah. Kalau kau mati besok, kau bertanggungjawab atas apa yang kau cakap. Allah suruh ingat nama dia. Tiba-tiba dia tak bagi kita ingat nama Allah. Na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi sekaranglah pengertian dia, kita nak bawa diri kita untuk mengingati Allah. Siapakah dia Allah ni? Kita sebut-sebut nama dia, Allah, Allah, Allah. Kita nak pegang betul pada Allah, Allah, Allah. Allah ini adalah Tuhan yang menciptakan segala-galanya termasuk diri kita. Apakah yang maksud segala-galanya tu? Allah itu satu kan? Bayangkan Allah itu satu. Bila kita kata Allah itu satu, dia sahaja. Satu dari segi apa? Satu dari segi yang ada. Kita ada tak? Makhluk ada tak? Bumi dan langit ada tak? Semua ada. Tapi maksud ada situ tidak boleh kita samakan dengan adanya Allah. Sebab apa? Sebab dia Tuhan. Dia bermula daripada kita ni, bermula daripada dia. Mana boleh kita tetapkan untuk dia macam ni, macam ni? Tak ada. Tapi untuk sedikit kefahaman kita boleh letak. Macam mana? Kita ni ada, makna dia adalah yang menciptakan kita. Satu kan? Tapi dari segi makna lain pula, bila kita ada, dia ada. Bila kita tak ada, macam mana dengan dia? Lidah manusia akan cakap lah, kalau kita tak ada, dia pun tak ada. Siapa nak katakan dia ada? Sebab kita tak ada. Ini adalah perkataan permainan dalam minda ataupun otak manusia. Kalau dia ada, kalau manusia ada, baru semua ada. Kalau tak ada manusia, semuanya pun tak ada. Hebat nampak manusia yang cakap macam ni. Kita kena faham. Kita ada ke? Kita tak ada. Allah itu pasti ada. Sebab dia kata dia satu saja. Mana dia satu saja, segala makhluk yang ada ni adalah makhluk ciptaan dia. Bermula daripada dia yang satu. Bila kita katakan dia yang satu tu, nama dia Allah.
Kul huwallahu ahad. Termaksud yang dimaksudkan dekat dalam surah Al-Ikhlas tu, dia perintahkan kita sebagai makhluk ni, wahai makhluk Allah. Memanglah daripada tafsiran ulama yang katakan pada manusia dan jin. Kenapa? Sebab manusia dan jin ni yang membawa agama Allah. Itu secara khususnya. Secara umum dia, ya, semua yang Allah Ta'ala cipta ini tetap mengatakan Allah itu satu, walaupun manusia itu kafir, walaupun jin itu kafir, walaupun seekor burung, walaupun seekor cacing, semuanya tetap mengatakan Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu adalah Tuhan. Jadi bila kita dah faham keadaan macam ni, maka kita akan katakan pada diri kita, wahai diri, kau ingatlah, Allah itu kita ada ke, kita tak ada, dia tetap ada. Sebab apa? Sebab dia Tuhan. Jadi akal kita mengatakan, yang pertama, dia ada. Memang dia ada. Kita ada yang diadakan. Kita ni. Maksud dia kan. Bila kita kata kita ada, tapi dalam maksud yang sama, kita ada ni dalam berbentuk. Ada yang berbentuk. Allah ada tidak berbentuk. Kita ada dalam bentuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Jadi, dekat sinilah kita mengajar dan melatih diri kita. Dekat lidah tadi memang tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Kita melatih lidah kita, diri kita untuk mengucapkan tahlil tu. Dalam maksud yang sama, melatih akal kita untuk meletakkan satu satu program je. Tak ada banyak program. Apa dia? Allah itu Tuhan, kita dijadikan oleh Dia. Bila kita dijadikan oleh Dia, wajib kita mengatakan Allah saja yang benar-benar ada. Kita ini tak benar adanya. Walaupun nampak ada, tapi tak benar adanya. Kita kena buang sifat di kita dan semua makhluk ni sebagai ada yang sebenar. Kita ni ada yang majazi, ada yang sekat, benda yang kejap ada, kejap tak ada kita ni. Jadi nak kata benda yang kejap ada, kejap tak ada, tak boleh katakan dia wujud dalam yang sebenar. Sebab wujud dalam keadaan yang sebenar itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia satu. Kul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai orang Islam, wahai manusia, Allah itu satu. Maknanya Allah dah beritahu dia adalah Tuhan, yang nama dia adalah Allah, dan dia hanya satu. Maknanya dia, bila sebut saja satu, kewujudan yang kita letakkan wujud dekat lidah kita, dekat otak kita, dekat diri kita, ada benda ni, ada benda tu, ada benda ada, tidak boleh kita samakan dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dah berimanlah kita dengan Allah yang Maha Ada. Kita ni adalah ada yang diadakan. Bila kita dah faham macam tu, senanglah. Baru kita sebut nama dia Allah. Allah, Allah. Sebab apa? Kita dah yakin dia Tuhan kita. Kita sebutlah nama dia, kan? Allah, Allah, Allah. Sebab kita tahu yang Maha Ada tu siapa? Allah. Kita sebutkan yang Maha Ada tu, engkau saja Allah. Allah, Allah. Kenapa kita perlu ingatkan nama dia? Yang pertama, dia sendiri cerita dalam Quran, banyak-banyakkanlah mengingati dia lebih daripada orang lain mengingati dia. Makna dia, orang dulu memang semua yang kita ni orang yang terkebelakang. Orang dulu-dulu pun dah kuat ingat Allah. Kita ni menyambunglah dia orang punya kerja. Makna dia, ingatlah Allah itu. Dalam diri kita, dalam perbuatan kita, dalam pandangan kita, dalam pendengaran kita, semuanya hanya untuk Allah. Jadi barulah betul kita ni mengaku sebagai hamba Allah. Bila kita mengaku sebagai hamba Allah, yang pertama kita kena yakin dengan Allah. Allah ada? Ada. Kau ada tak? Ada. Tapi apa beza ada engkau dengan ada dia? Ada aku ni, dia yang cipta, dia yang adakan. Jadi adanya aku ini dilengkapkan. Kita ni ada dilengkapkan. Dengan apa? Dengan berbatang tubuh, dengan roh, dengan pergerakan kita, dengan takdir kita, dengan rezeki kita, dengan jodoh kita, dengan segala-galanya. Tengok. Bila kita sebut saja sebagai makhluk ni ada, maka macam-macam perkara bersangkutan dengan kita. Tapi adanya Allah tak perlukan kita pun.
tak perlukan rezeki pun, tak perlukan pernafasan pun, tak perlukan tempat pun, tak perlukan masa pun. Sebab apa? Dia Tuhan yang satu. Dekat situ keyakinan kita. Ini kita sembang talqin tu mana? Kita pahatkan dalam hati kita, Allah itu bila sebut saja satu, segala benda yang berlaku pada kita tidak akan terkena sama sekali pada dia. Kita sebahagian daripada Allah, bukan kita sebahagian daripada Allah. Kita datang dari Allah, bukan kita sebahagian daripada Allah. Kalau kita sebahagian daripada Allah, dan bila kita zikir Allah, patut kita adalah Allah, itu salah. Sebab apa? Yang kita kata tadi, Allah itu satu. Jangan sekali kita nak menyamai dia. Dan jangan kita bersekutu dengan dia. Dan jangan kita bertaup dengan dia. Tak boleh. Sebab apa? Itulah diletakkan nama Nur Muhammad. Aku nak menciptakan kekasih aku. Allah sendiri cakap kekasih. Macam mana pun orang tu hebat dia berzikir, orang tu hebat beramal, orang tu ingat Allah Ta'ala, tidak boleh melebihi Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad tu dicipta oleh Allah SWT sebagai kekasih dia. Akibat dia nak ciptakan kekasih dia, maka kita semua ni pun diadakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menceritakan Nabi Muhammad SAW. Kalau ikutkan Allah Ta'ala tu satu dia aja. Tak perlu kita semua ni. Ingat, kita tidak diperlukan oleh Allah SWT. Janganlah kita katakan kita nak bertaup dengan dia, nak berkait dengan dia. Cukup kita kata daripada dia kita datang, kepada dia akan kembali. Cukup kita cakap betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nak menjadi seorang Islam tu senang dia. Asas sahaja. Apa dia? Dia cipta ke kita. Selama-lamanya kita tidak akan jadi dia. Kita cuma datang daripada dia dan kita akan kembali pada dia. Cukup setakat tu. Jangan nak lebih-lebih. Sebab apa? Nanti tak kena pada apa yang Allah Ta'ala hendak. Jadi zikir Allah sampai kita pula Allah. Cubalah fahami sikit. Nabi Muhammad pun sendiri ada dia kata, aku adalah Allah. Cukuplah. Kita pula yang baru nak berzikir sikit, dah kita pula Allah Ta'ala. Malulah sikit dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tu berdepan dengan Allah Ta'ala di langit sana, atas lagi. Daripada langit malam Isra' Mi'raj. Apa tujuan dia? Untuk mengambil solat 5 waktu tu. Daripada 50 waktu jadi 5 waktu. Makna dia, manusia ni sampai bila pun akan solat. Kena ingatlah. Kau berzikir macam mana tinggi, kalau tak ada solat, kau terbatal zikir kau. Itu yang kita bawa ke sembang ni. Kau kena ingat bahawa kita ni kena solat. Maksud solat tu, kau manusia. Ingatlah sampai bila. Jangan pernah mengatakan diri kau tu pula Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala tak terima kau sebagai Tuhan. Sebagai hamba dia. Ingat kita ni hamba. Rasulullah tu hamba Allah, kekasih Allah. Ada satu lagi. Dia hamba Allah dan dia diiktiraf sebagai kekasih Allah. Lepas tu Allah perintahkan kita semua untuk bersalawat pada dia. Kan beza tu. Mana hebat kita dengan Rasulullah SAW? Tentu Rasulullah lebih hebat. Sebab dia ada nama dia Habibullah, kekasih Allah. Kita apa nama? Setakat nama kita je. Lepas tu kita berlagak lah, kita dah jadi Tuhan lah. Kita pun zikir terlebih benar. Kita Allah Ta'ala. Mampu kena tumberang, nampak Rasulullah tu jadi kekasih Allah. Dah bertemu dengan Allah Ta'ala di langit semasa Isra' Mi'raj pun tak mengaku Allah. Sedar-sedarlah sikit yang kuat nama zikir ni sampai dia lah mengaku Allah. Tinggalkanlah perbuatan tu. Sebab apa? Selama-lamanya kau adalah manusia macam kami semua. Kancing, berak, makan apa semua. Ingat tu. Kita yang ingatkan Allah. Bukan kita Allah. Sampai bila pun tak kali dia tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita kena berselawat. Maksud kita berselawat, maksud dia apa? Kita mengatakan yang kita ni adalah manusia. Jangan kata kita ni daripada Allah, bahagian Allah pula. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Bila terlebih nak berzikir, dibawa pengertian kau lah Allah sebenarnya. Na'udzubillah min zalik. Allah Ta'ala tak ajar macam tu ya. Allah Ta'ala kata apa? Qul huwallahu ahad. Itu ayat yang paling tepat sekali. Katakanlah. Makna dia, Allah hadapkan cerita pada orang yang berzikir ni. Yang mengatakan dia ni hebat lah. Dia yang mengatakan dia ni pula Allah Ta'ala.
Kau ingat ni, wahai manusia. Kita manusia. Ingat dah. Kita boleh jadi Allah ke? Kita manusia. Ada batang tubuh, ada roh. Tiba-tiba dah zikir lebih sikit je, dah rasa hebat. Kita pula Allah Ta'ala. Mana pula kita Allah Ta'ala ni? Kita dicipta daripada tanah. Allah Ta'ala pesan dalam Quran dah. Kau dicipta daripada tanah, weh. Aku ciptakan kau, weh. Apa hal kau pula ngaku aku ni? Ni siapa Allah ni? Bila kita dah zikir pada Allah, kita ngaku Allah pula. Ni siapa ya Allah ni? Kita Allah ke dia Allah? Kita bolehlah apa ni kan? Mengatur nak talqin, nak mati besok yang teruk ni. Kau mengaku Allah ya, kau tunggu. Kau tunggu besok, mati besok. Kau dapat tahulah kau Allah ya. Nak nyebut nama Allah pun tak ada. Pasal apa? Akulah Allah. Kau Allah ya. Tunggulah. Tunggu dan lihat. Kematian itu adalah penyudah dia. Itu sebabnya kita bawa sembang talqin ni. Supaya apa? Supaya kita berfikirlah sikit. Janganlah kita buat perkara mengarut. Allah itu adalah Tuhan kita. Tu sebut dia. Allah. 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 Kita nyebut Allah tu. Bukan kita Allah. Allah tak menyebut diri dia dah. Apa dia nak sebut? Dia Tuhan. Dia Allah. Dia saja yang boleh macam tu. Kita kena sebut dia selalu. Itu tujuan kita berzikir. Supaya mengasalkan kita ni adalah makhluk. Kita ni adalah ciptaan dia. Ini dah terlebih zikir Allah, 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 Allah. Dah kita pula Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jauhilah perkara ni. Bezakanlah diri anda dengan Allah Ta'ala. Diri kita adalah diri kita. Diri Allah adalah Allah. Tak akan kita bertahap dah. Kita cuma disuruh. Disuruh tu maksud apa? Adalah satu perkara yang lain. Yang menyuruh adalah satu perkara yang lain. Dia tak akan bergabung. Yang menyuruh tu lah yang disuruh. Pelik tu kan? Yang menyuruh dengan yang disuruh adalah satu perkara yang sama. Mana boleh? Yang menyuruh mesti hebat kedudukan dia. Yang disuruh adalah kuli sahaja. Kita ni kuli, kita ni hamba. Sebut nama hamba. Jangan lupa kita ni hamba. Sebaik-baik hamba itu adalah yang mengenang jasa Tuhannya. Ini tak mengenang jasa Tuhan lah ni. Dah mengaku pula dia Tuhan. Dia pula Allah. Na'udzubillah min zalik. Kita boleh bersembang macam ni untuk apa? Ingat mengingati antara satu sama lain. Nak terima tak terima sendirilah pakai. Sebab apa? Deadline kita, penyudah kita berakhir dengan kematian. Kalau kamu rasa kamu betul, tak nak berubah, terpulang. Kita tak paksa pun. Kita ni sembang je. Borak macam kedai kopi sambil minum teh. Kita tak bincangkan ilmu pun. Tapi kita berborak ni untuk kematian kita. Ini yang kita talqinkan. Kita talqinkan diri kita. Wahai diri, engkau hamba. Kau nampak tak ni? Boleh tengok dan telefon muka kita kan? Takkanlah boleh tengok apa ni? Berzikir tentang Allah, lepas tu kita jadi Allah. Mustahil sangat. Allah. Kita ni ingat Allah. Tiba-tiba dah zikir Allah terlebih benar, akhirnya kita Allah. Na'udzubillah min zalik. Kita ni bukan kuli ustaz. Kalau hamba tu setuju, tak kisahlah hamba ko, kuli ko, sama je martabat. Itu terpulang pada masing-masing ya. Ini kita jangan marah sesiapa saja yang bercakap. Sebab apa? Sebab semua ada hak. Kita berhak untuk bercakap. Benda yang salah pun kita keluarkan. Benda yang betul lagilah kita bersembangkan. Ini kita maksud sembang ni, inilah dia. Kita borak. Macam ni, buka satu cerita. Macam ni. Betul ke kita ni Tuhan? Kita datang daripada Tuhan. Tu sebutnya perkataan tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang. Kepada Allah kita kembali. Makna dia sekarang ni macam mana? Okey. Sekarang ni kita zikir Allah. Pergi ke mana zikir Allah? Kalau kita tak bawa satu pengertian ni dalam kita mengingati Allah, maka dia akan jadilah orang yang tadi, dia mengaku Allah Ta'ala. Nak tahu apa benda cerita dia? Ni ke dalam lagi kita cerita, kita pahatkan, talqinkan diri kita ni. Untuk apa? Untuk kita faham bahawa kita ni hamba Allah, tidak akan jadi Allah sampai bila-bila. Apa tujuan kita solat?
Apa tujuan kita puasa? Apa tujuan kita berzikir Allah Allah? Apa tujuan kita la ilaha illallah? Apa tujuan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang baik-baik sahaja. Apa tujuan ni pula? Hidup kita ni menerima kesengsaraan, menerima kesakitan, menerima kepayahan, menerima kerugian, menerima jatuh, menerima dihina manusia, menerima jatuh dekat longkang busuk, menerima bau busuk badan daripada diri kita sendiri, menerima kejahatan, kesalahan, kemunafikan, kemusyrikan. Semua kita kena terima. Mana boleh kita buat baik je kan? Sebab kita mesti ada kerugian dalam diri kita. Mesti ada buat maksiat dalam diri kita. Mesti ada kesombongan dalam diri kita. Mesti ada kita berfikir yang baik dan buruk dekat dalam diri kita. Banyak tu. Banyak. Mana dia? Kita sebagai hamba Allah, kita kena ingat. Kita ni ada dua sekali. Yang kita buat baik dan yang kita buat jahat. Dua-dua yang berlaku. Tak ada seorang bila buat baik je dah. Tak ada. Dia mesti buat baik dan mesti ada buat jahat. Paling-paling tidak pun dia tak sengaja terbuat jahat. Contoh dia kita jalan-jalan. Assalamualaikum. Baik tak? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kita pun senyum. Tiba-tiba kita jalan-jalan, terlanggar bendul, terjatuh. Apa yang kat mulut kita keluar? Tadi Assalamualaikum, muka bukan main cantik. Bila terjatuh, tersepak tunggul, tak mau dia keluar dah. Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Dia akan keluarkan, hampir betul lah. Dimaki hamunnya benda yang tersandung ni tadi. Tin ko, akar ko, dia akan mengamuk, akan marah. Tadi bukan main, Assalamualaikum jernih je. Tersandung ni kaki, jatuh je. Muka. Geram. Dia geram pada siapa? Dia geram pada diri dia yang jatuh tadi. Memalukan. Sepatutnya dia tak perlu jatuh. Dia tak perlu malu macam tu. Tapi kenapa berlaku juga? Lepas tu, terkeluar kat lidah dia perkataan yang mencarut ko, maki hamun ko, semua automatik terkeluar. Sebab apa? Ini membuktikan bahawa kita adalah makhluk ciptaan dia. Tidak akan sampai bila-bila pun akan menjadi Tuhan. Ingat tu. Sampai bila-bila kita bukan Tuhan, kita adalah makhluk ciptaan dia. Jadi makna dia, kita terjatuh, kita tersilap, kita termaksiat, kita itu memang kerja kita. Tiba-tiba mengaku Allah pula, mana boleh? Tak boleh lah. Nak mandang Allah Ta'ala pun tak boleh. Nak mandang Allah Ta'ala pun tak boleh. Tiba-tiba kita kata kita dia. Na'udzubillah. Kita selama kita mandang macam ni kan. Bertemu mata dengan kita. Bersama kita ni. Tapi takkan Allah Ta'ala macam tu pula kan. Mesti kita jauhkan dia daripada sifat kita ni. Tu sebabnya kita ingat Allah untuk apa? Ni. Segala apa yang berlaku pada kita, kita kena rujuk di dalam kita ingat Allah itu. Untuk kita tak tersesat dalam mengingati Allah, kita kata apa? Kita zikir Allah, Ya Allah. Aku serahkan pandangan mata aku pada Engkau. Apa saja yang akan berlaku, Kau dah tentukan di Lauh Mahfuz. Ingat, kita telah ditulis segala pergerakan kita setiap saat tu. Allah dah tulis dekat Lauh Mahfuz. Dah ada skripnya. Tinggal lagi, tiba masanya yang berlaku pada kita, akan berlaku macam tu lah. Kita berdoa bermati-matian, Ya Allah, tolong selamatkan aku dunia dan akhirat. Tiba-tiba aksiden berlanggar kita. Kita elok je jalan kan, bawa kereta kita 60 je. Tiba-tiba tengok terela, terbabas, meletup tayar je. Apa jadi? Dia lentung ni kita. Ni lah cari dua ni kan. Tengok. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia orang nak pergi beraya tu. Benda yang baik. Menyambung silaturahim ni. Allah Ta'ala akan sambungkan dia punya hubungan Allah Ta'ala dengan orang tersebut. Sesiapa saja yang menyambung ke silaturahim, makna dia pergi beraya sebab nak pergi cek balik ke hubungan kekeluargaan dia. Allah kata Aku sambungkan hubungan kau dengan aku.
Jadi orang-orang yang pergi beraya ni, alhamdulillah, di bawah naungan Allah. Termati dia, teraksident dia, hancur dia, terbakar dia, meletup dia. Siapakah yang menyaksikan tu? Memang kita menyaksikan aksiden, ambil dalam handphone kita, tengok Allahu Akbar, sedih kita. Kita bersedih, tapi Allah menyaksikan kematian tu tadi sebagai hamba dia yang benar-benar hamba dia. Perlu ke kita marah aksiden? Tak perlu. Perlu ke kita nak marah bila tersandung ke? Perlu ke kita marah bila ter? Itu yang kita yang kita tengok ni ada benar. Saya pun tengoklah kan. Bukalah ni YouTube. Tengok. Elok cantik, alhamdulillah. Tengok hijau, alhamdulillah. Tengok tu, alhamdulillah. Tengok ni, alhamdulillah. Tiba-tiba Masya Allah, tegak berdiri. Pasal apa? Benda yang diharamkan untuk kita melihatnya, tiba-tiba terpampang dekat depan kita punya ni. Masya Allah. Tapi berapa ramai yang buntang lagi mata macam ni kan? Masya Allah. Dia bukan nak larikan pandangan dia. Bertambah buntang lagi. Mana kita memilih kejahatan. Kita memilih kemungkaran. Lepas tu, sambil kita berzikir juga ni. Tasbih jalan juga. Tapi mata buntang, Masya Allah. Otak lah fikir, ya Allah, aku sedang tengok kau ni. Kau duga aku dengan perempuan yang macam ni. Apa? Orang ingat Allah, dia tak ingat dah benda-benda ni. Dia melarikan diri. Dia menjaga mata dia melihat benda ni. Tapi kita semua terpandang. Baik lelaki, baik perempuan, sama je. Orang perempuan lah, dia kita tak boleh tengok. Tiba-tiba, ma'ai lawanya. Cubalah apa tu dia pakai apa. Orang tu buka t-shirt dia. Pup tu dia petak-petak badan. Wow, subhanallah. Kat mulut, subhanallah. Ma'ai lawa betul orang lelaki ni punya badan. Kalau lelaki aku. Lepas tu ingatlah lelaki. Dah 2 kali kesalahan dah tu kan. Yang pertama, melihat benda yang tak patut kita lihat. Tubuh badan orang lelaki petak tu kan. Lepas tu kita pun rasa syok pula. Lepas tu kita bandingkan dengan suami kita. Dah lah perut borai. Mana ada six pack kan. Tengok pula lagi. Lepas tu siap pandang lah lelaki kita. Cubalah lelaki aku buat macam ni. Kan cantik tu. Jadi dia berangan. Perempuan-perempuan tu berangan je. Suami dia adalah macam yang dia idam-idamkan dalam ni. Adakah betul perbuatan ini? Na'udzubillah min zalik lah. Tak betul lah tu. Itu perempuan. Kita yang jantan lagi mudah lah. Pantang dia tengok amoy tu bergoyang atas bawah. Tak boleh pening kepala aku. Mata tak lari juga dah. Buah mangga besar kan. Na'udzubillah min zalik. So apa? Ni pun jantan juga. Bila laku benda tu, Astagfirullahaladzim. Mata ke tengah ni. Ini adalah lumrah manusia. Jadi kalau kita dah ada lumrah macam ni, ada hawa nafsu, jangan pernah mengatakan kita ni Allah pula. Tu pergi situ. Tu sebab kita buat dosa. Sebab macam mana pun kita terbuat silap, terbuat khilaf, terbuat jahat, terbuat fasik, terbuat apa tu. Sebab apa? Allah nak jaga kita ni. Jaga hati ni supaya membebaskan Allah Ta'ala tu untuk Allah Ta'ala sahaja. Jangan terkait dengan kita. Tu sebabnya. Jadi kita sendirilah yang nak bebaskan Allah Ta'ala tu daripada terkena dengan apa saja dakwaan diri kita. Biarkan Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan. Dah, aku ingat kau saja Allah. Itu pada permulaannya saya cerita, Allah itu tidak berada dalam makhluk. Dia berada di luar makhluk. Itu untuk peringkat pertama. Supaya kita faham, bila Allah Ta'ala ciptakan makhluk, takkan dia kat dalam makhluk. Itu dari satu segi saja. Ya. Benda ni pun nampak macam betul. Tapi tak betul juga. Sebab apa? Bila kita tak katakan Allah tu kat dalam makhluk, kita dah katakan wajib Allah tu berada di luar makhluk. Maknanya dia Allah kat mana? Allah di luar makhluk lah kita cakap. Tapi betul tak kita cakap tu? Memang pada dasar kita fikir sekali, memang betul lah Allah berada di luar makhluk. Jangan fikir Allah Ta'ala. Sebab apa? Diri dia adalah diri dia. Tak akan duduk dekat dalam makhluk. Kalau orang tu menceritakan dia bukan berada kat dalam makhluk, dia akan mengatakan Allah tu di luar makhluk. Bila Allah tu di luar makhluk, bertempat tak juga.
Bertempat juga. Mana tempat Allah? Luar makhluk. Bertempat tak? Bertempatlah juga. Jadi prosedur yang pertama, fasa yang pertama untuk pemahaman kita, untuk mentalkinkan diri kita, mesti wajib atau pada kita mengatakan Allah itu tidak akan berada dalam makhluk ciptaan dia. Itu yang pertama, peringkat yang pertama dalam kita nak mengingati Allah. Allah tak akan berada bersama dengan kita kat dalam ni. Walaupun dia cerita dia turun ke apa ke dia apa semua naik apa semua kan bersama dengan kita kat dalam hati kita, jatuh hati kita, tapi kita tak boleh katakan dia zat dia tu ada bersama dengan kita, zat dia tu turun masuk ke dalam makhluk dia. Tak boleh kita macam tu. Bila dah tak boleh kata macam tu, kita akan mendakwa bahawa Allah berada di luar makhluk. Boleh tak? Pada dasar dia memang boleh lah tu. Pasal apa? Pada hukum akal manusia, kalau tak buat A, dia mesti buat yang B. Kalau tak buat yang B, mesti dia buat yang A. Tetapi Allah yang menciptakan tu, takkanlah kita pun meletakkan Allah dalam apa yang kita bincangkan. Tak ada dah. Jadi Allah tu kat luar makhluk pun tak boleh juga. Sesat juga kalau kita kata macam tu. Tapi pada peringkat awal dia, untuk kefahaman kita, jangan meletakkan Allah tu berada dekat dalam makhluk. Sebab dah tentu sesat dah. Allah tu tak akan berada dalam makhluk. Habis tu Allah tu kat mana? Allah tu dekat luar makhluk. Makna dia yang dia ciptakan kita macam-macam bumi dan langit semua takkan di dalam ni. Satu kenyataan. Bila kita kata tak dalam ni, dia mesti berada di luar. Bila dia berada kat luar, kita pun meletakkan Allah tu dekat luar makhluk. Sesatlah juga. Sebab apa? Dia Tuhan. Mana kita boleh tetapkan satu perkara untuk dia? Kalau tak jadilah dia Tuhan. Sebab apa? Kita pula dah tahu. Kita tahu dia. Mana manusia boleh tahu dia? Manusia boleh faham sedikit saja. Tak boleh tahu langsung tentang Allah. Baru macam ni kita nak meninggal besok, kita kenal dia. Ya Allah, kau bukan luar, kau bukan dalam. Kau bukan atas, kau bukan bawah. Kau bukan sekarang, kau bukan dulu, kau apa semua. Tak ada. Kau adalah kau sebagai Tuhan. Kau selayaknya, kau nama kau, aku sebut Allah, Allah. Itu saja selayaknya. Macam mana kau? Tunggu aku mati dulu. Kalau dapat masuk syurga, dapat melihat kau, ada rezeki aku nak berjumpa dengan kau. Tapi sekarang aku tak nak gambar kau apa-apa. Kau bukan kat dalam, kau bukan kat luar, kau bukan kat atas, kau bukan apa semua. Tak ada. Kau tak boleh digambarkan benda. Cuma sekarang ni, aku cuma nak tetap kat dalam hati aku, kau ada. Kau betul-betul ada. Dah lah, cukup. Bila aku dah yakin kau ada, maka inilah aku solat kau 5 waktu. Sebab aku hamba kau, kau ada cipta aku, maka inilah aku nak balas jasa kau. Wajiblah pada aku solat. Allahu Akbar. 5 waktu sehari semalam kita buat. Sebab apa? Sebab kita dah kenal dialah Tuhan, yang sebenar-benar Tuhan, yang layak kita sembah. Yang lain tak payahlah kita nak ungkit-ungkit sebagai Tuhan ke. Tak ada, buang. Kita semua ni Allah sahaja. Jadi untuk orang yang ada bakat, macam mana kita ceritakan daripada awal sampai akhir, yang menolak kehadiran Allah Ta'ala, yang menolak kewujudan Allah Ta'ala dan berbentuk macam mana digambarkan oleh manusia, ketuanya siapa? Bakatnya itu ada pada siapa? Bakat tu ada pada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu disebutkan As-Siddiq. Martabat As-Siddiq itu adalah martabat orang yang membenarkan Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan, yang tiada satu perkara pun yang dapat menggambarkan dia kecuali diri dia sendiri. Itulah martabat Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Itulah penghujung dia tu untuk kita bawa. Ketua kita adalah Abu Bakar As-Siddiq. Memanglah Rasulullah tu kita punya Nabi kan. Tapi bakat manusia di belakang dia, makmum dia yang terbaik itu, yang pertamanya adalah Saidina Abu Bakar yang digelar sebagai As-Siddiq, iaitu orang yang membenarkan apa saja yang Rasulullah bawa. Rasulullah tu bawa zikrullah. Rasulullah tu bawa selawat. Rasulullah tu bawa Al-Quran. Jadi kita semua pun tak boleh lebih daripada tu dah. Tiba-tiba kita nak ngaku Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Dah terlebih lajak kita daripada Rasulullah dah. Rasulullah tak pernah mengaku sebagai Tuhan. Sebab dia berborak dengan Tuhan. Kita pula berzikir lebih sikit, dah kita Tuhan lah, bersatu dengan Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Buanglah sifat benda-benda yang mungkar macam ni. Tu mungkar tu. Kita lah Tuhan kan. Jangan pernah kita berzikir sampai kita nak jadi Tuhan. Tak akan dapat dah. Kita ni ada tubuh badannya. Esok ditarik nyawa. Masa tu dah, ya Allah, aku bukan Tuhan dah. Kau lah Tuhan.
Tak dapat dah tarik nyawa dekat malaikat Israel, dogi benar. Weh dah cerita itu, kau berzikir pada Allah Ta'ala, hak kau sebagai hamba. Bukan hak kau sebagai Tuhan, kau mengingati Allah. Ini tak, dia pula ambil hak Allah Ta'ala dalam dia mengingati Allah. Na'udzubillah min zalik lah. Jadi kembali balik pada kita cerita tadi kan. Habis itu macam mana pula ni kan. Allah Ta'ala bukan dalam makhluk, Allah Ta'ala bukan di luar makhluk. Sebab apa? Sebab dia Tuhan. Mana boleh kita tetapkan untuk dia? Jadi macam mana? Dia Tuhan, dia saja tahu tentang diri dia. Itu keputusan dia. Jazamkan, kita pahat dalam hati kita, Allah adalah pada diri dia sendiri. Kita hanya sedikit gambaran yang kita buat ni untuk menjalankan pemikiran kita supaya kita faham yang kita ni makhluk ciptaan dia dan Allah itulah Tuhan kita. Kita wajib berterima kasih kepada dia melalui solat 5 waktu tu. Maka kita sunat pula ingat nama dia Allah dan sebagainya tadi disunatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk ingat dia. Dan dia pesan melalui kalam dia sendiri, wala zikrullahi akbar. Ingat Allah itu adalah sebesar-besar perkara. Jadi kita dengar aja apa yang Nabi buat, kita buat. Jangan pernah kita melebihi Rasulullah. Jangan pernah kita mengaku Allah. Kalau ada kita rasa kita ni menyombong, rasa lebih daripada Rasulullah, kita nampak Allah, kita lebih daripada Rasulullah lah. Rasulullah ada macam-macamnya, kita lebih daripada Rasulullah. Terutama orang sekarang ni kan, orang modernnya, ada PhD, ada Magister, ada BA. Rasulullah tak ada benda tu. Rasulullah al-ummiyi. Dia tak tahu menulis, tak tahu membaca. Kita ada PhD. Kita bangga tak? Memanglah kita bangga. Sebab apa? Kita ada PhD. Rasulullah apa dah? Lah orang kampung biasa je. Tapi yang tak biasa kat situ, apabila datang kehendak Allah, Rasulullah adalah kekasih dia, maka tak ada siapa boleh kacau dia sebagai kekasihnya. Itulah siapa yang merasakan dia lebih daripada Rasulullah pula, zikir dia pula jadi Allah lebih daripada Rasulullah pula, orang yang sombong lah tu. Orang yang tak kenal dia tu siapa. Dia tu sebenarnya belakang Rasulullah. Ini dia pula mendepani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min. Apalah jadi pada kita ni kan? Berzikir je nak rasa lebih daripada Rasulullah. Tak akan lebih kita daripada Rasulullah dah. Sebab segala apa yang ada yang Allah Ta'ala cipta daripada bumi dan langit, syurga dan neraka semua ni, sebab Allah Ta'ala nak ciptakan Rasulullah, nak ciptakan kekasih dia. Kita pula nak rasa lebih betul. Apatah lagi kita merasa kita lah Allah Ta'ala, dan terlebih nak zikir dah kita pula nak kita jadi Allah SWT. Mana boleh. Dia punya deadline dia, kalau tak betul kita punya pegangan ni, masa kita dimatikan besok, usah haraplah nak menyebut Allah. Sebab kita pun tak faham sebutan tu. Ni sebelum pun kita berjuta kita berzikir berjuta kita berzikir Allah. Itu sebabnya seorang ahli abid itu tidak disukai sangat oleh Allah Ta'ala. Tapi orang alim itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, seorang yang berzikir itu, bila dia tak faham apa yang dizikirkan, maka dia adalah orang jahil. Tapi siapa yang dia mengingati Allah dalam keadaan dia berilmu, dia kenal Allah Ta'ala yang tak ada siapa boleh ambil dia punya ketuhanannya, maka orang itu bila dia berzikir Allah, maka Allah Ta'ala timulah zikir itu. Itu penerimaan zikir. Penerimaan solat lagi best kan. Dah bangun tahajud, dah bangun dah buat duha semua. Sombong dia dengan tahajud, sombong dia dengan duha. Sebab apa? Dia je buat, orang lain tak buat. Macam dia tahu dia je buat. Tu kembang je hati dia, kembang je hidung dia bila cerita malam apa semua. Kau orang tak bangun dah, dan je seorang bangun. Na'udzubillah. Siapa kata yang Allah Ta'ala timur tahajud dia? Siapa kata yang Allah Ta'ala timur duha dia? Siapa yang kata solat fardu dia ke sunat dia Allah Ta'ala timur? Ada tak malaikat turun beritahu dia tanda like macam kita kat Facebook ni kan, macam apa? Ada malaikat keluar tu senyap. Malaikat rakib kita kan keluar. Jang, kau punya solat Allah Ta'ala terima. Nia dia daripada Allah Ta'ala. Pernah kita dapat macam tu tak? Tanda like keluar daripada malaikat rakib ni. Usah haraplah. Tak mahu malaikat tu nak tunjuk kita dah. Soalan tu semua tak ada yang bocor. Soalan tu bocor bila di padang mahsyar.
Jadi fikirlah sikit. Bawa diri tu berfikir lebih jauh. Jangan mudah nak terpedaya dengan makam lah, dengan tu lah, dengan ni. Jangan. Hmm. Jadi kita boleh buat. Ya. Saya cerita kat sini. Kita jangan marah orang nak buat apa. Cuma kita cakap, sedarkanlah diri. Sedarkanlah diri. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ada cara-caranya. Bila ikut Nabi Muhammad SAW, ada ulama'-ulama'nya yang boleh menguruskan apa saja persoalan kita. Ikut sunnah tak? Ikut sunnah. Ikut siapa ni? Nabi dah pesan macam ni. Tak ada. Yang mengajar kau siapa? Tak ada dalam kitab dia macam ni. Kitab yang mengajar kita. Tapi mana dia guru kita? Tempat kita nak rujuk dan bertanya, tak ada. Itu tersesatnya umat Islam akhir zaman ni, apabila dia tidak ada guru. Dia terus dapat hadis tu, dapat Al-Quran tu, dia terus guna pakai. Padahalnya, ulama'-ulama' dah ada menterjemah dan ada mensyarahkan. Tapi tak nak guna pakai. Dia tetap guna hawa nafsu dia. Dia rasa dia pandai daripada ulama' tu. Itu masalah kita umat akhir zaman ni. Merasakan diri kita pandai. Baru tahu satu ayat, baru tahu satu hadis, tak penuh pun kita tahu. Kita dah menidakkan ulama'-ulama'. Kita dah marah ustaz-ustaz kita bercakap apa semua. Alah, ustaz ni semua tak boleh pakai lah. Quran tu kata macam ni, macam ni. Dia kata macam ni. Tak boleh pakai lah ustaz ni. Kita faham ke bahasa Arab? Kita dah lah tak faham bahasa Arab. Kita dah lah tak hafal Quran. Kita dah tak reti, dah tak faham apa yang Quran nak kan. Ya? Kita tak faham pun. Jadi ulama'-ulama' tu tempat kita rujuk. Persoalan kat dalam ni kita bercerita secara terbuka je. Saya tak nak salahkan sesiapa. Saya kata siapa yang nak bertanya, tolong pergi jumpa guru-guru yang kat luar sana. Sebab itu adabnya. Ni kita sembang buka je. Kita nak beraduh ke, kita nak beramuk ke, kita nak bercakap apa benda ke, kita nak sesat ke, kita keluar sama-sama. Sebab kita sesama ni dah berfikir mana satu yang kita nak bawa. Sebab penghujungnya adalah kematian. Sebelum nak mati, biar kita jadi orang yang benar. Macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama dia As-Siddiq kan? Membenarkan. Dia terpulanglah pada kita. Kau nak ikut mazhab mana? Itu terpulang. Saya tak mengarahkan pada mana. Saya cuma buka sekarang ni, nak mati besok, jangan kita tak ada pegang sesiapa. Kita ada guru. Jadi sekarang ni lah kita hidup ni, guru kita siapa? Ini kita main sebut je. Sunnah Nabi macam ni, sunnah Nabi sini. Sekarang ni kau belajar daripada siapa? Cuba kita tanya diri kita. Kau belajar daripada siapa? Siapa yang ngeluarkan cakap yang katakan ni bid'ah, yang tu tak boleh, ni apa semua tak boleh? Siapa yang ngajar? Kau belajar kau? Tak belajar kan? Kau main dengar je kan? Inilah kita nak pulangkan balik diri kita ni pada agama. Maksudnya dia, agama ini adalah menuruti daripada zaman dulu, diturunkan pada zaman selepas itu, lepas tu turun sampai pada zaman kita. Jadi mana kita dapat tahu agama ni? Daripada orang-orang tu lah. Jangan pernah tinggalkan orang-orang tu. Sebab dia yang mengajar kita. Jadi bila terjadi masalah, kita tak nak rujuk pada orang-orang yang menerima pengkhabaran daripada orang dulu. Salahlah kita. Itu sebabnya bila mati besok, dah busuk. Bila dah mati besok, dah kena pukul, dah kena azab. Sebab apa? Kita cari sendiri. Kita merasakan kita sombong dengan yang kita tahu. Padahal kita tak ada benda pun. Tu salah, ni salah, tu salah, ni salah. Siapa yang ngajar kita benda tu salah? Ada lah orang cakap. Sekat ada je. Buat apa? Guru-guru tu, dia mengaji betul-betul. Buka kitab betul-betul. Quran dia, hadis dia, betul-betul ikut laluannya. Kita ni main dengar-dengar setelah sikit bid'ah. Betul ni bid'ah ni, kita kena ikut ni. Ikut logik akal kita. Orang jadi macam ni, ditakuti. Kita satu je. Janganlah jadi Mustafa Kamal Atatürk. Sekarang ni Allah Ta'ala bagi tengok kita. Mengaku orang Islam, tapi dia bunuh ulama'. Itu dia betul-betul beracun. Dia panggil semua ulama' Turki. Dia bagi dia makan. Letaknya racunan tu. Itu membunuh betul-betul. Tapi kita sekarang ni, yang akhir zaman ni, kita kata tu bid'ah, ni bid'ah. So biji sama.
kehidupan kita macam Mustafa Kamal Atatürk, orang yang bid'ahkan orang ni. Walaupun dia tak gunakan racun, tapi dia telah memusnahkan orang tu. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih buruk lagi hasilnya daripada pembunuhan. Mustafa Kamal Atatürk dicampak keluar oleh Allah Ta'ala, mayat dia tak ditimur kat tanah sebab dia membunuh ulama secara tepat. Tapi Al-Quran ada beritahu al-fitnatu asyaddu minal qatli. Makna dia, kalau dah Mustafa Kamal Atatürk yang bunuh ulama itu pun boleh dikeluarkan jenazah dari bumi tak timur. Ini macam kita ni kat mulut ni asyik fitnah je, ustaz ni bid'ah, itu bid'ah, ni tak bid'ah. Apa sedina ni, apa yang tu ni, apa ni tak buat, Nabi tak buat apa semua. Apa akan jadi? Samalah kehidupan kita besok di akhirnya. Kalau tak sempat bertobat, tak sempat kita nak ikhtiar berubah, maka kita akan ditakuti, tak diterima jasad kita oleh bumi Allah. Bila Allah Ta'ala dah marah kita sebab kita kurang ajar sangat dengan ulama, maka kita dicampak keluar daripada tanah tu. Na'udzubillah misalnya. Orang yang buat maksiat, orang yang tak tahu, orang jahil tu, dia akan terbakar, dia akan teruk dia punya jenazah dia masih dalam tanah lagi tahu. Jangan kita yang tahu ni, sebab tu kita buat kita tahu ni, memandai kita tahu ni, kita mengikut orang yang pun tak berapa tahu nah, dia pun memandai juga. Lepas tu kita fitnah orang yang mengaji agama betul-betul ni tadi dengan kata bid'ah kita, dengan kata kita Nabi tak buat kita, termati kita, maka kita pun sama setaraf dengan Mustafa Kamal Atatürk. Apa jadi masa tu? Tak ada sempat dah nak minta taubat dah. Kita kata apa? Imam Syafi'i itu bid'ah, Imam Hanafi bid'ah. Ingat ya, Allah Ta'ala dia akan catatkan. Ni Raqib dan Atid catatkan. Ni janggut kita, hidung kita semua akan jadi saksi depan Allah Ta'ala. Ya Allah, hamba engkau ni dulu dia mengata Imam Syafi'i, dia kata bid'ah, tak betul. Imam Ghazali tak betul. Imam Nawawi. Jadi aku saksinya. Mulut ni tak dapat nak gelak. Tak ada lah. Aku sebenarnya bukan tu maksudnya. Tak dapat. Dah tertutup. Dan ni yang kita takut ni. Tu kita buat sembang kematian, sembang talqin ni. Supaya kita faham. Jangan mudah bid'ahkan orang. Jangan mudah nak marah-marah orang tak mentu. Kalau kita sendiri pun tak tahu. Kita main dengar-dengar. Lepas tu, ustaz tu dia kat sana. Kita ikut cakap ustaz tu. Na'udzubillah min zalik. Tiba-tiba mati. Siapa yang bersalah? Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Itu lagu masa hidupnya bolehlah. Dah masuk dalam kubur, tak keluarlah lagu tu. Lagu dia apa? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Keluar lagu tu kan. Tak ada lagi dah entah siapa yang salah tu masa hidup ni. Dia dah terkujur badan. Masa tu nak bertobat pada Allah Ta'ala. Aku dah matilah. Kenapa lah mulut aku terlupa katakan ulama tu salah, ni salah. Masa tu tak sempat dah. Setaraflah kita dengan Mustafa Kamal Atatürk yang tak diterima bumi tu. Na'udzubillah min zalik. Apa nak jadi masa tu? Apa jadi masa tu? Cuba fikir sekarang yang kita masih hidupnya. Sedap-sedap dia mengatur ulama, sedap-sedap dia mengatur tu, mengatur ni kan. Akhirnya bila Allah Ta'ala tarik nyawa kita, apa akan berlaku? Orang tu teruk pergi belajar. Belajar Quran, belajar hadis. Tiba-tiba dapat dengar sikit orang tu, akal dia pendek tu kata macam ni, betul juga kan? Betul juga. Betul juga. Lepas tu kita sokong lah dia tu. Rupa-rupanya kita silap sokong. Esok jadilah Mustafa Kamal Atatürk. Sejahat manusia tu, orang kafir pun semua tu, masih masuk dekat dalam kubur lagi. Kan? Masih masuk dalam kubur lagi. Kena henyak ke apa semua, hitam ke, busuk ke, masih dalam tanah tu masih terima dia lagi. Ditakuti kita ni yang memandai ngata-ngatakan ulama-ulama pun tadi, Allah Ta'ala tolak keluar kita punya jasad kita. Bumi tak nak terima jasad kita. Apa nak jadi? Kalau dah bumi sendiri tak nak terima jasad kita, dah pada mahsyar besok, tak ada lah.
Fikir-fikirlah sendiri kan. Memang neraka Allah lah tempat kita. Kalau orang tu kena bakar, kena apa semua dekat dalam kubur tu, dia kena azab, ada chance lagi dia masuk dalam syurga Allah. Tapi kalau orang yang dicampak keluar, bumi pun tak terima. Memang tak akan keluar lah kita daripada azab api neraka. Na'udzubillah misalnya. Ada contoh ke Ustaz siapa yang menolak ulama? Kita tak boleh dah cakap macam tu. Kita cakap secara sembang kita ni macam ni. Tak payahlah, janganlah cari contoh. Jadi contoh tu benda yang dah berlaku cukuplah. Nanti saya pula penyebar fitnah nanti. Tak nak lah macam tu kan. Kita ni sembang-sembang, kita cuma cerita je. Tapi jangan bawa cerita nama-nama orang, tak boleh lah. Kita fikir sendirilah. Itu sendiri-sendirilah fikir. Saya pun takut juga saya pula memfitnah orang. Saya sendiri pun tak masuk kat dalam kubur juga. Kena tendang keluar juga. Na'udzubillah. Saya ni pasal dia rasa tak nak jadi macam Mustafa Kamal Ataturk. Tiba-tiba pasal kita nak sesama nak cerita betul-betul. Rupa-rupanya kita pun sama sekali macam Mustafa Kamal Ataturk dan terima bumi. Tak adalah ya Allah, minta ampun lah ya Allah. Tak naklah aku. Aku cuma bawa cerita je kat sini biar ramai berfikir. Untuk fikiran ya Allah. Tak ada nak ceritakan siapa ya Allah. Minta ampun lah. Janganlah kau tolak aku ya Allah. Amin. Ya. Apa yang kita cerita ni kita fikir-fikirkanlah mana yang kita baik. Ini sembang kita ni benar membuka pemikiran. Fikirlah sama. Yang pertama, bila kita berzikir terlebih sangat, jangan pernah mendahului Rasulullah. Tak boleh. Rasulullah tu lebih hebat dari kekasih Allah. Pun tak mengata dia Allah. Lepas tu, yang kedua, jangan pernah menghina orang lain. Kan agama pun cakap tu, jangan pernah menghina orang lain. Sebab apa? Kita tak tahu kebaikan orang tu Allah Ta'ala pandang. Rupanya kita nampak macam berjubah apa semua, bercerita tentang agama apa semua. Rupanya satu perkara je Allah Ta'ala apa. Kau masuk sembang itu, kau cerita nama orang ni, kau mengaibkan orang tu, aku kira tu Allahu Akbar. Pasal ada satu perkara kita sebut ni, nak jelas sejelasnya, rupa-rupanya mendatangkan keburukan. Kalau saat muka dunia tak apa. Dunia akhirat kita kena. Na'udzubillah misalnya. Tak terlayu. Cukup. Jadi sembang kita ni ada dia punya cerita, tapi tak boleh melepasi had yang agama dah tentukan. Sebab kita tak ada siapa yang betul. Ingat, kita tak ada siapa yang betul. Betul itu hanya milik Allah. Jadi kita cuma dapat apa yang kita sesama sembangkan ni, kita ambil dia punya yang terbaik sahaja. Jangan kita nak tetapkan benda dia baik, benda dia salah, benda apa semua. Tak ada. Kita bincang dalam diri kita sendiri, ambil dan gunalah apa yang perlu pada. Dan yang kita rasakan benda tu benar, kita ambil. Benda yang tak benar, kita tinggalkan. Saya pun bukanlah betul benar. Tapi kita buat sembang ni untuk apa? Kita memperbetulkan diri kita, memperbetulkan keadaan pemikiran kita, memperbetulkan jiwa kita. Itu sesama kita berborak ni untuk membetulkan diri kita. Tu je. Sebelum mati, tu penamat dia mati. Kau dah betul belum? Ya Allah, hari tu aku berusaha, tu aku sembang ramai nak. Kalau aku salah, mesti ada orang keluarkan komen yang kata aku salah. Jadi aku timulah ya Allah. Aku bercerita ni sebab aku ada sedikit ilmu yang kau bagi pada aku. Tu aku kongsikan. Mana tahu ada yang salah lagi dekat aku boleh berubah. Tu kita borak ni untuk berubah. Kita tak nak hukum sesiapa. Nak kata kau orang tu sesat. Tak ada. Kita tak kata dia orang tu sesat. Kita kata jangan jadi macam tu. Cukuplah. Itu batasannya. Kalau mati besok tak terima kat bumi. Sebab apa? Kita mengaku Allah. Yang tu kan. Lepas tu yang ni pula. Kita mendahului Rasulullah. Kita nak katakan Rasulullah macam ni. Kata pula apa ulama macam tu. Maafis kita. Jangan na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi inilah dia kita punya sembang kita setiap pagi ni, sebenarnya mengenang diri kita sebelum mati apa yang kita nak sediakan diri kita. Itulah nama dia takwa tadi. Maksud takwa ni takut pada Allah. Kita sebelum nak pergi kepada kematian betul-betul tu, kita naklah takut pada Allah Taala. Takut apa? Takut kita tersilap, pegangan tersilap, pemikiran tersilap, pandangan tersilap, pendengaran tersilap, penghidupan tersilap, percakapan tersilap, apa yang kita lakukan pada tangan dan kaki kita semua kesilapan saja, tiba-tiba mati. Memang takkan adanya lah benda yang benar. Semuanya tersilap saja.
pasal hari-hari buat silap, tak pernah nak berubah, maka kita akan tersilap juga pada pengakhiran ujung hidup kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kita ni sama-sama berborak ni atas sembang, bukan belajar, ya. Tak ada belajar kita dalam, kita sembang nak menyucikan diri kita, nak membersihkan diri kita daripada benda-benda yang tak patut ada pada kita. Janganlah kita menjadi seorang yang kurang ajar, janganlah kita menjadi seorang yang biadab pada Allah Taala, pada Rasulullah dan pada semua umat Islam. Tu yang kita nak berubah sesama ni. Kita siapa-siapa yang layak bercakap, yang dia ada orang kata dia sesat ke, orang kata dia tu ke ni ke, tak apa, borak. Kita berbincang. Sembang di masjid lagi afdal. Benda ni kita cerita membersihkan diri. Kalau tepi sungai saya sedang mancing pun saya nak buat live kita ni. Kita cari rezeki, pergi kat tepi sungai, kita ambil sejam sambil kita mancing tu. Boleh tak? Boleh je, tak ada apa-apa. Kat luar masjid ke dalam masjid, sama je benda tu. Yang penting penyucian diri ni adalah langkah yang terbaik untuk kita meninggalkan dunia ni. Itu saja. Kalau duduk masjid, afdal tak ada hal. Nak kat rumah pun tak ada hal. Nak dekat kedai kopi pun tak ada hal. Nak tepi lombong, tepi kolam, tepi semua pun tak ada hal. Sebab apa? Sebab kita ni hidup mestilah nak sentiasa berubah. Tapi perubahan yang terbaik itu adalah nak mengorak langkah ke arah kematian yang terbaik. Itu saja. Nak mengorak langkah kepada kematian yang terbaik. Itu yang kita nak pilih untuk diri kita. Dah 8 minit. Dah terlebih dah masuk ni kan. InsyaAllah besok kita berjumpa lagi, kita bersambung lagi. Semoga Allah Ta'ala berikan lagi ilham dan petunjuk pada kita supaya dapat kita berubah daripada seorang yang jahil kepada seorang yang tahu, daripada seorang yang jahat kepada seorang yang baik, daripada hamba yang degil kepada hamba yang taat. Itu yang kita nak, sembangkan ni. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menyaksikan apa yang kita buat ni, akan diperkemaskan kita setiap hari yang kita berjumpa ni tadi, supaya kita menjadi hamba yang benar, menjadi hamba dia insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih semua sebab sudi bersembang dengan saya kat sini kan. Mudah-mudahan kita berubahlah setiap hari tu, insya-Allah, sampailah kita bertemu dengan kematian tu nanti kan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.